Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Masih dalam mood yang bergembira sempena lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agung. Pastilah rakyat Sabah sekarang ini masih dalam keadaan yang jovial mood orang bilang. Oke, dalam kunjungan Al-Sultan Abdullah Ibn Almarhum Sultan Ahmad Shah, kita melihat bagaimana keceriaan dan keterujaan rakyat Sabah. Tetapi dalam keterujaan berkenaan, terselit jugalah beberapa insiden lucu. Di antaranya cara rakyat Sabah yang secara spontan menyatakan beberapa isu, terutamanya isu-isu yang menyentuh mengenai infrastruktur yang ada di negeri Sabah. Laungan kata-kata seperti, "Tuanku, air kami mati-mati, karan kami mati-mati, jalan kami berlubang-lubang." Jelas kedengaran di mana-mana. Jadi saudara-saudara, walaupun demikian, alhamdulillah, Kembara Kenali Borneo, yang mana rombongan Baginda ini ikut serta, telah pun berjalan dengan lancarnya, dan dalam keterujaan berkenaan, kita dapat melihat beberapa hal yang boleh kita titik beratkan. Dan sudah tentu ianya memberikan tentang pembangunan. Nampak tak saudara-saudara, ya? Sesuai dengan peredaran zaman, sepatutnya kerajaan yang lebih baru mempunyai kecekapan yang lebih lagi. Kerana kerajaan yang baru mungkin mempunyai peruntukan yang lebih dan teknologi yang lebih canggih. Tetapi terbalik, apa yang pernah dinikmati oleh rakyat Sabah 20 tahun terdahulu yang membuatkan kita berasa senang hati dan berpuas hati, sekarang ini sudah kita tidak nikmati. Masalah bekalan air, bekalan elektrik, dan infrastruktur lainnya seperti jalan raya, kemudahan sekolah, balai raya, dan macam-macam, sangat-sangatlah menduka citakan, sehingga rakyat tidak ada pilihan lain, terpaksa mengadukan secara langsung hal ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di Pertuan Agung dan Raja Permaisuri Agung. Jadi nampak saudara-saudara, sepatutnya kerajaan yang ada sekarang, yang berada di bawah tampuk pemerintahan Parti Gagasan Rakyat Sabah atau PGRS, mempunyai kelebihan berbandingkan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Jadi saudara-saudara, kenapa hal ini berlaku? Jelas, kerana pembangunan yang dulu ada di negeri Sabah adalah pembangunan yang dilestarikan oleh Parti UMNO atau Barisan Nasional. Selepas Parti Bersatu Sabah tumbang pada tahun 1999 dan UMNO mengambil alih teraju pemerintahan negeri Sabah, maka kita lihat pembangunannya sangat pesat. Dan banyak di antara idea-idea berkenaan yang masih terbawa-bawa hingga sekarang. Ada di antara pembangunan yang ada sekarang yang kononnya dibangunkan oleh pada PJRS ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada projek-projek dan idea-idea daripada UMNO. Jadi selain daripada infrastruktur, ada satu hal lagi yang perlu kita titik beratkan, yaitu kerajaan PJRS itu sendiri sebenarnya saudara-saudara adalah kerajaan yang wujud disebabkan kemenangan yang turut diraih oleh UMNO. Perkataan GRS adalah bermaksud gagasan rakyat Sabah yang ditubuhkan dengan tujuan untuk menumbangkan Parti Warisan Sabah sewaktu PRN yang ke-16 yang lalu. Okey? Bersatu tidak cukup kuat, UMNO merasa perlu ada gabungan, jadi mereka bergabung. Walaupun pada ketika itu hakikatnya UMNO cukup kuat untuk berjalan sendiri, tapi PJRS di bawah naungan Perikatan Nasional di peringkat pusat, masa itu tidak PN tapi bersatu di peringkat pusat, telah pun mengesyorkan agar bersatu saudara-saudara ya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia bergabung dengan UMNO mewujudkan GRS. Jadi asal-usul perkataan GRS ini sendiri berasal daripada gabungannya dengan UMNO. Jadi kemenangan mereka adalah kemenangan yang diraih bersama dengan Barisan Nasional ataupun UMNO pada ketika itu. Jadi nampak, selain daripada infrastruktur, selain daripada idea, mandat yang mereka ada pun adalah mandat daripada UMNO. Kamu rasa-rasa kalau GRS one by one sama warisan itu time, bolehkah GRS tumbangkan warisan? Tidak. Malahan selepas keputusan dikeluarkan, Perdana Menteri pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang sepatutnya by merit menganugerahkan jawatan Ketua Menteri kepada Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, telah pun diketepikan. Manakan tidak, karena bersatu, time itu GRS tiada, GRS itu adalah bersatu dan UMNO serta parti-parti lain. Bagaimana tidak, apabila bersatu di peringkat pusat, tetap mahukan bersatu di peringkat negeri. Tetapi keadaan berubah pada PRU 15, apabila kerajaan perpaduan timbul, maka bersatu tadi sudah gaib dari Sabah, tinggal Ronald Kiandi saja. Jadi perkataan GRS telah diambil
dengan membuang unsur yang sebelum ini ada, yaitu UMNO dan parti-parti lain, diambil, termasuk ahli-ahlinya pun diambil oleh Parti Gagasan Rakyat Sabah ini, maka mereka wujudkan sebuah parti baru, yaitu PJRS. Jadi ini jelaslah seperti kata pepatah, saudara-saudara. Lembu punya susu, sapi dapat nama. UMNO punya idea, UMNO punya gagasan, UMNO punya perjuangan, UMNO punya ahli, UMNO punya mandat, UMNO punya kemenangan. Semua dinikmati oleh JRS sekarang. Jadi kepada rakyat Sabah, bukti sudah ada dalam video ini, menunjukkan JRS sebenarnya tidak ada credibility dari segi pembangunan, dan maafkan kata-kata saya kalau kasar, tidak ada marwah mentadbir negeri, karena kemenangan yang mereka raih berasal daripada titik peluh dan keringat ahli-ahli serta parti UMNO. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.